Tengok. Kat bawah ni dia terus dia masuk. Jadi sebenarnya masa hari kejadian, sebenarnya saiz dia kecil ni je, sebesar kacang je. Kita jangan ambil yang besar-besar macam batu bata tu. Nanti memang sebenarnya kalau ikut syarat dia, yang batu kecil-kecil ni sahaja. Batu jamrat tu, tiang jamrat ni berada di atap yang putih tu. Bukan yang tiga-tiga ni, bukan yang depan kita ni. Depan kita ni hanyalah eskalator. Eskalator untuk kita naik dan turun. Tengoklah sebesar mana eskalator dia nak menampung jutaan jemaah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Bang Cik Live. Okay, kalau siapa-siapa yang dah tengok vlog yang sebelum ni, Bang Cik ada jumpa dengan subscriber Bang Cik. Okay, tapi untuk orang cakap lebih mengenali Kota Mekah, Bang Cik bawa jalan-jalan, betul tak bang? Ya. Sekarang ni kita berada di mana bang? Di tempat melontar jamrah. Kita masuk terus. Selalu abang ni datang hanya melawat lalu sahaja. Tapi kali ini kita bawa terus. Kita tengok. Kita tengok dulu kawasan sekitar ni. Ni Al-Baik, KFC semua tak buka untuk musim haji saja. Kalau sesiapa yang pernah menjalankan haji secara muasasah ataupun menggunakan khidmat tabung haji, bang main sini bang. Saya nak explain. Kalau abang tengok tu jambatan tu, kan jambatan tu? Ya. Itulah jambatan orang Asia. Sebab orang Asia ataupun kita cakap sendiri orang Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei kan duduk dekat belakang sana, di sebalik bukit. Di sebalik bukit tu duduk ada terowong. Tu terowong dia, terowong Muasim dia panggil. Terowong ni lah kejadian masa mula-mula dulu yang mengorbankan ramai orang lah. Sebab dia pernah runtuh terowong ni masa musim haji. Jadi inilah lorong dia. Jalan dia, jalan akan pintu masuk. Dia jalan sehala. Dia ada satu lagi jambatan untuk keluar. Dia masuk kat sini. Daripada Muasim, siap. Dia masuk ikut sini sebab jamrat yang pemula kat sini. Tadi lepas tu kita akan pusing. Satu pusingan sampailah ke sana. Sebab tu bila jemaah haji cakap dia 6 km pergi dan balik daripada tempat kemah. Bayangkan pengorbanan untuk pergi melontar adalah 3 km pergi, 3 km balik. Lorong untuk orang Asia tingkat level 3. Orang Asia jarang pergi level bawah. Level 3 untuk yang dunia moden lah, untuk dunia baru, untuk sebab jamrat ni baru lepas renovation. Untuk menampung ramai jemaah. Dulu jamrat ni hanya satu tiang. Tapi kita tengok sendiri sekarang ni macam mana kebesaran tiang. Sebab tu sekarang ni kebanyakannya kemalangan tidak berlaku orang lempar. Sebab bila lempar batu tu dah tak pergi ke seberang. Dia tak pergi ke seberang. Kalau dulu yang jadinya orang lempar sebelah sini, sebelah sana terkena. Sebab ada yang tak kena tiang. Sebab dia tiang sekeping je. Jadi tapi yalah, dengan hukum ataupun kita jangan menentang lah. Ulama-ulama sini pun dah berfikir macam mana apa semua. Ini hanyalah dia dah buat lah. Dia buat kajian apa semua, menyelesaikan masalah. Kita akan melihat sendiri jamrat. Okay, kalau kita terus ni akan terus ke haram. Boleh jalan kaki sebenarnya ke haram, tapi kita naik kereta. Inilah jamrat, tempat melontar. Dan nanti saya ceritakan kenapa batu daripada atas tak turun ke bawah. Sebab dia level berapa tingkat ni? 4 tingkat Daripada tingkat 4 ni memang ada tempat melontar masing-masing. Dan macam mana dia buat sistem yang batu daripada atas tak turun ke bawah. Jom sini bang. Kita pergi jamrat yang paling besar je lah. Ini jamrat yang paling besar ataupun jamrat yang
terawal kita melontar. Sebab hari pertama selepas kita bermalam di Muzdalifah, kita hanya melontar satu jamrat saja, iaitu kalau kita panggil ikut istilah Arab, Jamrah Aqabah, iaitu jamrah terbesar lah. Sebab ni untuk hari pertama. Ini akan jadi sahala ni. Okey, kita dah sampai ke Jamrah Aqabah, iaitu kalau hari pertama hanya melontar di sini saja. Sebab hari pertama jangan melontar tiga-tiga. Dia hanya melontar satu tiang saja. Kita tengok dari dekat terus. Nampak kosong ni sebab tak ada jemaah haji. Okey. Ada batu-batu atas ni kalau abang nak melontar juga. Tapi tak ada apa-apa lah. Dan kenapa batu-batu daripada atas ni tak sampai? Sebab dia dah buat satu lorong untuk batu mengalir. Dia tutup. Macam pipe air. Dia kan, lepas tu kita tak tahulah kat bawah sekali tu banci tak pernah pergi. Jadi kita tak tahulah ada lori standby ke macam mana, kita tak tahu. Sebab itu hanyalah sistem yang orang Saudi je tahu, orang yang menjaga jamrat je tahu. Tengok. Kat bawah ni dia terus dia masuk. Jadi sebenarnya masa hari kejadian, orang dekat ujung-ujung ni tak boleh melontar. Polis akan jaga, polis akan suruh melontar yang tengah-tengah je. Jadi tak berlaku seberang, orang cakap, tak berlaku lemparan seberang. Tengok signboard Mekah. Dan kena berjaga-jaga sebab pengakhiran Mina adalah di pengakhiran Jamrah. Jadi siapa-siapa yang melontar malam bukan waktu afdal. Sebab kan masa tu kan kita kena bermalam 2-3 malam. Jadi kena berjaga-jaga, jangan melepasi line kawasan Mina lah. Okay, jom kita jalan-jalan ke ujung sana, bang. Ada 3 jamrah Okay, ni jamrah yang terbesar kita dah jumpa tadi. Jom kita jalan dan jangan takut. Sebabkan Abang Najmi, saya lupa. Nazri. Abang Nazri, semua ni sahala. Kita tak boleh berpatah balik, kita kena berpatah balik jauh. Ini aluan untuk untuk melontar saja. Haji negara mana ni? Ini biasanya haji lokal ataupun mana-mana yang duduk, tak kisahlah kat siapa-siapa boleh pergi. Semua kawasan Asia ni dia dah pagar, memang tak bercampur dengan orang. Itu kelebihan orang Asia lah. Sebab dia tahu orang Asia ni lembut. Orang Asia tak berlawan-lawan. Dan orang Asia ni pula dia tak melontar waktu peak hour. Waktu sesak. Waktu sesak kita panggil waktu afdal lah, waktu yang sepatutnya melontar. Jom. Jauh juga jarak dia, tapi bila masa musim haji kita tak terasa jauh. Kita tengok daripada jamrat yang pertama, kedua, ketiga, dan dekat sini ada polis akan menjaga supaya kita tak berpatah balik. Dia akan jadi satu hala. Dan kita akan pusing luar pagar tu kalau kita nak melontar balik. Sebab ada yang kodok semua sekali, ada yang tolong melontar untuk orang lain. Sebab kita boleh upah melontar. Jadi dia kena berpusing, satu pusingan ataupun dia sekalikan. Dia boleh sekalikan juga. Tengok pada macam mana lah. Jauh juga dan panas juga sebenarnya. Tak apa, nanti kita jalan terus keluar je. Ambil gambar belum lagi. Okay, kita bagi tetamu banci lah, tetamu banci untuk bergambar dahulu. Mana tahu kita dah tak patah balik kat sini. Sebab jauh juga nak berjalan. Kira-kira berapa meter juga ni sebenarnya ni? 400 meter. Dalam 400 meter. Dan kalau kita selepas melontar, kita ada signboard sebenarnya untuk kiblat. Jadi kalau kita lepas melontar, biasanya kita akan berdoa. Kita akan berdoa menghadap kiblat dah. Jangan menghadap batu ni. Kat sini. Lepas tu bang, cukup senang tak untuk kita melawat kat sini tadi? Ada kena tahan apa-apa tak? Tak ada. Tak ada just nak beritahu lah. Jika ni pandemik, masa pandemik ni dia tak, sebenarnya semasa musim umrah boleh juga melawat. boleh juga. Tetapi yang pakai bas tak digalakkan lah, sebab parking bas tak ada.
Dia cuma yang pakai personal lah, private taxi ke boleh singgah terus. Itu je lah nak beritahu. Dah kena apa-apa bayaran tak? Tak ada tak ada bayaran apa-apa. Kalau guna taxi tu bayar taxi je lah. Itu sajalah. Itulah kelebihan dia. Kita boleh melihat dengan lebih dekat macam mana keadaan haji tu sebenar. Sambil-sambil tu kita pasang niat lah. Macam abang pun tak pernah lagi buat haji belum pernah lagi buat haji. Bolehlah abang berniat sekali lah. Kita dah tengok, terasa cinta lah untuk buat haji. Mana tahu berjadi satu doa, dapat gambaran yang sebenar. Kita tengok. Inilah batu yang nombor tengah-tengah, middle jamrah. Bolehlah ambil gambar kat sini. Tu kiblat. Jadi lepas kita melontar, kita terus menghadap kiblat dan kita berdoa. Alhamdulillah. Doa-doa yang itu doa masing-masing lah. Doa masing-masing lah. Sebab kita dalam beribadah ni seeloknya kita berdoa ikut rintihan hati. Diberi kesihatan, insya-Allah, rezeki yang luas. Dan dekat sini pun dah tanah haram. Dia perbezaan antara tempat kerja haji, Arafah sahaja bukan tanah haram. Ini adalah dalam kawasan tanah haram. InsyaAllah. Dan sambil-sambil kita berjalan ni, kita berdoa jugalah kepada Malaysia lah, terutamanya supaya COVID diangkat oleh Allah SWT. Kita tahu sekarang ni COVID diangkat teruk agak teruk agak teruk wabak melanda di negara kita. Agak teruk. Kita doakan supaya COVID diangkat dan politik Malaysia kembali pulih. Kita mengharapkan, kita doakan supaya Allah memberikan kita pimpinan yang baik, pimpinan yang bertanggungjawab dan pimpinan yang memikirkan rakyat. Betul? InsyaAllah. Jom ambil gambar kat depan tu bang. Middle of Jamrah. Dia sambil-sambil bercakap ni mengah juga pakai mask lagi. Tengok semua pakai mask SOP kena jaga. SOP kena jaga. Aduh. Kalau hari biasa biasanya ada aircon. Ni semua lubang-lubang aircon dekat atas ni. So tak ada panas sangat. Tak adalah panas sangat. Semua lubang aircon ada. Jom ambil gambar. Dekat signboard ada, dekat tu boleh, mana-mana. Abang nak buat dummy melontar pun boleh. Buat video melontar. Okey. Kita akan sambung sebentar lagi insya-Allah. Okey. Kan kita try cari batu. Alamak, tak ada batu pula. Batu-batu bawah ni dia orang dah kutip kot. Ni batu kecil ni. Bancik just nak beritahu sebenarnya saiz batu melontar bukannya batu kelikir yang besar tu. Sebenarnya saiz dia kecil ni je. Sebesar kacang je. Kita jangan ambil yang besar-besar macam batu bata tu. Nanti memang sebenarnya kalau ikut syarat dia, yang batu kecil-kecil ni sahaja. Lepas tu kita melontar. Bang, abang melontar lah. Tapi tak apa pun sebenarnya, ni praktis. Kita niat praktis lah, kita niat praktis. Tak sampai tu. Tak sampai tu. Tapi tak apa. Dan banyak 7 lah. Kalau banci nak explain balik, hari pertama, selepas kita berada bermalam di Muzdalifah, hanya 7 batu sahaja yang di belakang. Hari kedua barulah kita melontar daripada ada 7 21 batu hari kedua. Jom melontar lagi sekali bang. Kalau ikut orangnya dia berlari bang. Tak apalah, saja je kan, viral lah kalau berlari. Tapi kita niat tadi untuk praktis je lah saja. Bukannya kita niat apa-apa ataupun sebab aktiviti melontar ni hanyalah untuk musim haji sahaja. Okay, jom. Okay bang, macam mana abang tengok? Yang first time lah, kali pertama tengok tempat melontar ni. Kalau dulu selalu tengok dalam video dengan TV je kan. Macam mana abang tengok? Apa abang rasa? Macam mana jumlah jemaah haji yang begitu ramai bersusun mengikut disiplin melontar jamrah itu, saya sangat teruja lah tengok diorang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah.
gambaran yang saya nampak lah. Berkumpul ramai. Tak, yang sekarang ni bila abang dah melawat, apakah abang akan rasa timbul untuk buat haji? Ya. Macam mana abang rasakan? Kalau di panjang usia nak datang sini setelah dah tengok lebih dekat dia jemput lagi melakukan ibadah haji ni. Itu harapan saya lah, InsyaAllah. Sama-sama juga lah kita doakan semua subscriber, semua subscriber dan juga semua penonton-penonton Bancik dan juga sahabat-sahabat Bancik dan ahli keluarga Bancik semua, sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, InsyaAllah semuanya mampu untuk datang ke haji. Antara ibadah yang tertinggi lah. Betul, InsyaAllah. Antara kita melengkapkan rukun kita lah. InsyaAllah kita doakan, sama-sama kita doakan supaya pandemik ni berakhir dan ibadah haji kembali normal. Okey, kita dah keluar daripada area Jamrat. Kalau kat sini kita tengoklah signboard Jamrat. Nak pergi mana-mana lah kat sini. Dan lorong sini balik ke Mina. Dan lorong ke sana patah balik ke Mekah. Okey, dekat sini juga ada restoran, tapi semua restoran ditutup seperti awal yang Bancik cakap. Jom lah. Jom. Kita just tengok dekat sini juga boleh kita gunting rambut. Mana kedai gunting rambut? Tu. Kedai gunting rambut, ataupun selepas kita melakukan ibadah melontar pada hari pertama, kita dah boleh buang ihram. Cara untuk buang ihram kita harus bercukur dululah. Tapi bukan ihram sepenuhnya, sebab kita ada juga belum lagi tawaf dengan sa'i haji. Jadi kita tak terlepas lagi pantang larang ihram yang lain, iaitu bersama-sama dengan isteri tak boleh lagi. Menikahkan orang tak boleh lagi masa tu. Tak boleh jadi wali. Tetapi kita boleh berpakaian biasa. Itulah kita dah buang ihram awal-awal. Kain ihram tu kita boleh berpakaian biasa. Dan kalau kita nak bayar dam pun kita ada kaunter dia dekat sini, ataupun kita dah bayar siap-siap dengan tabung haji, ataupun kita pergi sembelih sendiri. Yang ni untuk bayar dam ataupun untuk buat melakukan ibadah korban. Okey, Bancik rasa satu lagi kepada sesiapa yang keliru kat mana batu jamrat ni. Batu jamrat tu, tiang jamrat ni berada di atap yang putih tu. Bukan yang tiga-tiga ni, bukan yang depan kita ni. Depan kita ni hanyalah eskalator. Eskalator untuk kita naik dan turun. Tengoklah sebesar mana eskalator dia, nak menampung jutaan jemaah. Dan Bancik harapkan sebelum Bancik mengakhiri macam biasa, semoga video kali ini ataupun vlog kali ini bermanfaat untuk semua bang. InsyaAllah bermanfaat untuk semua. Untuk yang pernah mengerjakan haji dapat melepaskan kerinduan sebab dah pernah merasai sendiri. Dan sesiapa yang belum buat haji, Bancik doakan kita semua dapat buat haji sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, InsyaAllah. Sama ada cepat ataupun lambat, itu kita punya nasib lah, kita punya rezeki Allah SWT. Okey bang, sebelum kita akhiri, ada kata-kata terakhir bang. Siapa yang kekurangan ilmu tu dapatkan ilmu yang betul lah untuk beribadah. Ilmu-ilmu agama ni sebelum kita dijemput ilahi nanti. Okey, insyaAllah. Itu saja bang. Okey, sebabkan panas sebenarnya 45 Celsius berjalan, jadi kita tak berjalan, berhentilah. Okey, Bancik akhiri vlog Bancik pada kali ini. InsyaAllah doakan Bancik diberikan kekuatan, semangat dan juga untuk terus berkongsi sesama kita. Dan jangan lupa subscribe, like, share Bancik Live. Janganlah ada apa-apa soalan, sila komen di bawah. Dan jangan lupa tekan notification untuk dapatkan info-info terkini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah vlog dan kongsi-kongsikan bersama supaya ramai yang lebih dapat manfaat bersama, InsyaAllah. Bancik Live.